saya sekarang diiktirafkan. Saya telah beroleh sijil Kemahiran Malaysia. Saya amat berbangga sekali. Saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni untuk diri saya sendiri. Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia bertanggungjawab merumus, menggalang dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. Pengiktirafan pencapaian terdahulu (PPT) merupakan satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOS berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki. Calon yang mempunyai pengalaman kerja dan memenuhi keperluan NOS akan diiktiraf melalui kaedah PPT di bawah sistem Persijilan Kemahiran Malaysia. Dengan pengalaman selama 20 tahun ini, kemahiran saya sekarang diiktirafkan oleh kerajaan sebagai pekerja mahir. Saya merasa bangga mendapat sijil kemahiran ini melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu. Dengan sijil ini, saya amat berbangga sekali. Usaha yang mulia ini yang saya dapat, yang boleh saya banggakan untuk saya wujudkan kepada keluarga saya. Saya telah mendapat sijil Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT dan saya rasa berbangga kerana melalui pengambilan program PPT kemahiran saya selama saya bekerja di dalam sektor pengangkutan awam, pengalaman dan kemahiran saya telah diiktiraf. Pekerja-pekerja industri dari pelbagai sektor yang memenuhi syarat tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan layak memohon PPT berdasarkan NOS yang berkaitan. Jadi pengalaman saya selama bekerja 12 tahun dalam bidang dandanan rambut, saya tak pernah terfikir untuk mendapatkan sijil. Jadi dengan adanya PPT ni, saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni untuk mendapatkan sijil SKM yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kemahiran yang saya ambil ni adalah untuk diri saya sendiri dan untuk saya punya manpower di bawah anak buah saya. Kerajaan dan penonton banyak membantu saya dari segi teknikal dan sebagainya. Saya merasa bangga apabila mendapat sijil yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia melalui program PPT yang dianjurkan oleh Proton. Bagi pekerja yang mengikuti program PPT ini, mereka diberikan peluang untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan mereka, di mana selepas habis program PPT ini mereka akan dianugerahkan sijil Kemahiran Malaysia tahap 3, di mana sijil ini diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan juga daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Harapan saya bila kerajaan, Kementerian Komersial dan JPK mengadakan SKM ni dan PPT, harap siapa yang tiada sijil-sijil SKM ambil peluang ini, kerana ini peluang yang tidak mudah didapati di mana-mana. Cuma di jabatan sahaja boleh memberi sijil kemahiran dan pengiktirafan SKM. Persijilan Kemahiran Malaysia melalui PPT mengiktiraf pengalaman kerja, memberi peluang peningkatan kerjaya dan syarikat dapat meningkatkan produktiviti dan prestasi serta menjimatkan kos bagi tujuan latihan dan persijilan kemahiran pekerja.
Peningkatan tenaga mahir yang berkelayakan dalam sektor industri membawa nama negara di mata dunia dari segi perkhidmatan dan produk yang dihasilkan dan menjadi tarikan pelabur asing ke negara Malaysia. Saya amat berbangga dengan ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam semua. Terima kasih kepada anda tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Zoom mungkin dan di Facebook Live Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Okey, kita dan dengan kerjasama dengan Ibnu Hayyan Education Group Sdn Berhad. Okey, malam ini saya akan berkongsi maklumat yang sangat-sangat penting untuk masyarakat Malaysia. Anda semua perlu tunggu sampai tamat saya punya taklimat. Sekiranya ada pertanyaan boleh simpan nanti pada sesi terakhir. Okey. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, ini adalah satu maklumat penting, sangat-sangat penting untuk kita punya pengiktirafan kita, kerjaya kita, di mana program diploma pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Okey. Saya Shirin Osman selaku facilitator lah kita panggilnya, facilitator anda pada malam ini, dan segala apa pertanyaan nanti anda boleh tanya di ada sesi soal jawab. Cuma saya nak tahu mungkin admin boleh tengok yang masuk pada malam ini, adakah mereka yang ada pengalaman kerja dah lama? Kalau boleh dengar, mungkin admin akan bagi tahu kepada saya. Saya tak nampak tuan-tuan dan perempuan yang ada. Mungkin boleh raise hand ke apa ke. Adakah anda yang mempunyai pengalaman kerja 5 tahun dan ke atas? Sekiranya anda, okey tak ada jawapan, tak apa. Sekiranya anda baru bekerja ataupun baru habis belajar, boleh dengar, tak ada masalah. Tak ada jadi satu kesalahan pun, mungkin boleh ambil ilmu pengetahuan tentang diploma kemahiran Malaysia. Okay, next. Okay, program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Program ni adalah program bimbingan. Okay, bimbingan maksudnya kalau kat sini tulis bukan tolong buatkan, yang dianjurkan oleh Ibnu Hayyan bagi membantu mereka yang bekerja, yang telah bekerja ataupun berniaga, ada pengalaman kerja, tempoh pengalaman, cukup pengalaman. Maksudnya di sini sebelum kita berdaftar dengan JPK untuk mendapat pengiktirafan. Maksudnya sesi yang kita buat ni untuk diploma mereka yang sebelum mereka berdaftar dengan JPK. JPK tu apa? JPK adalah Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Next. Okay.
Macam mana kaedah untuk dapatkan persijilan kemahiran Malaysia ni ataupun kita panggil SKM. Dia ada dua kaedah sebenarnya kat sini. Satu, kaedah yang pertama adalah untuk mereka yang belajar, student-student yang belajar selepas PT3, mereka masuk ke kolej kemahiran, contoh kolej vocational, ILP, kan, yang berminat untuk bidang-bidang kemahiran. Okey, pelajar-pelajar ni akan masuk ke kolej kemahiran. Okey, yang pertama. Dan mereka akan belajar selama 4 tahun dan mereka akan mendapat diploma kemahiran Malaysia. Itu kaedah belajar. Satu. Yang kedua, ini adalah peluang kedua yang saya nak fokuskan pada malam ini, yang ada pengalaman kerja. Maksudnya anda pengalaman kerja tu lebih kepada 5 tahun. Lebih pada 5 tahun, so anda layaklah untuk mendengar program ni. Memang bersesuaian, iaitu pentauliahan pencapaian terdahulu, ataupun bahasa di JPK kita akan panggil SKM PPT. PPT itu adalah pentauliahan pencapaian terdahulu. Okey, macam mana cara kaedahnya? Boleh tengok selepas ni. Okey, SKM melalui PPT, pentauliahan pencapaian terdahulu. Ini adalah program kerajaan, bukan program kami, bukan program saya buat. Kerajaan nak menganugerahkan untuk rakyat Malaysia yang berkemahiran, yang ada dah mahir, dah lama bekerja. So ini adalah kaedah kedua, peluang kedua untuk mendapat pengiktirafan kerjaya dan boleh memohon ke peringkat diploma. Dan sijil ini dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. So pada tahun ini, sekarang ni kerajaan kini pun sangat-sangat menggalakkan rakyat Malaysia untuk mendapat pentauliahan pencapaian terdahulu. SKM PPT inilah. Okay, next. Konsepnya bagaimana? Mesti anda sebagai pemohon cukup pengalaman bekerja, berniaga. Berniaga pun dikonsider pun bekerja ya, sebab ada pendapatan. Dan anda layak untuk memohon diploma kemahiran Malaysia. Mudah saja. Next. Okey, ciri-ciri umum SKM PPT. Okey, biasanya kita kalau dah lama bekerja, mungkin dah lebih 7-8 tahun, memang kita tak ada masa untuk sambung belajar atau PJJ dan sebagainya. Lebih-lebih lagi nak menghadap exam. Yang kata exam, ujian pun kita dah gigil. Okay? So program ni tak ada kelas, tak ada latihan, tak ada ujian, tak ada exam. Okay? Ini real. Untuk pengetahuan semua, saya pun baru habis berkursus dengan SIAS JPK untuk jadi pegawai penilai JPK. Ini memang dihighlightkan. Dan kita sebagai pegawai penilai pun digalakkan untuk memaklumkan, mewawarkan kepada rakyat Malaysia. Program ini wujud. Tadi saya lupa nak sebut. Program SKM PPT ni telah pun wujud di Malaysia pada tahun 1996 lagi. Okay. Dan juga kosnya sangat rendah. Masa pun sangat singkat. Dan sijil diiktiraf antarabangsa. Maksudnya sekiranya anda bekerja di luar negara, jiran sebelah je pun diguna pakai. Sijil kemahiran Malaysia akan diguna pakai dan requested by overseas seperti negara-negara yang mengamalkan SKM PPT ini. Dan juga anda adalah dan diiktiraf sebagai pekerja mahir. Okay, next. Sekiranya anda ingin berdaftar terus dengan JPK, boleh, tak ada masalah. Anda boleh masuk website JPK, anda boleh tengok, cari bidang anda dan anda akan diberi masa selama 6 bulan
oleh JPK. Untuk diploma, anda akan diberi masa 6 bulan untuk membangunkan fail anda. Sekiranya melebihi 6 bulan, anda dikira gagal. So bila gagal, kena buat semula, bayar lagi. So macam itulah. Okay, next. Ini adalah contoh contoh diploma kemahiran Malaysia. Okey, dan juga yang paling penting dia ada nombor siri. Nombor siri tertera tu. Sijil ni bukan sijil scammer. Yang lagi penting ada logo kerajaan Malaysia ni. Bukan kerajaan Zimbabwe. Kerajaan Malaysia, nombor siri. Sekiranya apa-apa berlaku pada sijil kita, kita boleh pergi ke website JPK, kita bagi nombor siri, bagi nama, bagi IC, kita boleh dapatkan kembali sijil diploma kita. Dan juga sijil diploma ni ditandatangani oleh pengarah JPK, bukan saya yang tanda tangan. Dan juga yang paling penting, ada highlight kat sini, penilaian telah dilaksanakan melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu, PPT. Bila yang dah dengar pada malam ni, PPT je, orang sebut PPT je dah tahu. Pengiktirafan pencapaian terdahulu. SKM PPT. SKM tu Sijil Kemahiran Malaysia. Okay, right. Next. Dan juga yang penting, ramai yang tanya, laku ke MQA ke? Diiktiraf juga MQA kita di Kerajaan Malaysia. Kalau sijil tu dikeluarkan oleh JPK, Kerajaan Malaysia, kenapa pula MQA tak meluluskan? Okay, since 1996 lagi ya. Okay, ni bukti suratnya lah, iktiraf daripada MQA. Next. Okay, ini yang saya dapat ni, pengiktiraf kerajaan ni bukan kami ambil di mana-mana website. Ini calon kami yang bekerja di agensi kerajaan, beliau kongsikan. Yang mungkin yang bekerja dengan kerajaan bertahulah Hermes ni apa. Hermes 2.0 ni apa, diorang mungkin tahulah. Okey, yang ini saya tak mahir tentang yang kerja kerajaan. Ini adalah pengiktirafan daripada jabatan beliau. Jabatan beliau mengiktirafkan beliau ambil diploma level, dan unit beliau terima pakai diploma kemahiran Malaysia tersebut. Ini untuk orang yang kerja kerajaan lah. Dia tahulah. Okay, next. Ada lagi yang dia sharekan, unit beliau mengiktirafkan. Ini adalah saya tak nampak ni, SPA. SPA kalau orang yang kerja kerajaan, SPA keluarkan. Okey. Maksudnya diploma yang diambil diguna pakai di jabatan tersebut. Okay, next. Ini pun sama juga formatnya daripada pengiktirafan daripada jabatan tersebut, yang mengesahkan beliau untuk apa-apa kenaikan pangkat dan gaji. Diploma yang beliau ambil tu diguna pakai. Maksudnya diploma kemahiran Malaysia of course lah dipakai. Sebab apa? Ini adalah sijil yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Kan? Bukan kerajaan Indonesia ke? Okay, next. Syarat-syarat penyertaan SKM PPT ni. Okay, syarat-syaratnya bagaimana? Yang paling penting, sesiapa sahaja yang ada pengalaman kerja, cukup pengalaman kerja, tempoh masanya cukup 5 tahun dan ke atas, boleh membaca, boleh menulis, anda layak untuk memohon. Dan untuk makluman semua juga, SKM ni dia bergantung kepada bidang. Okay? Ada bidang yang mula daripada lompat terus, SKM 3. Ada bidang yang mula daripada tahap yang paling bawah sekali. Bergantung kepada bidang. Tak sama. Okay. Next. Sekiranya ada apa-apa soalan, simpan soalan tersebut. Nanti bila saya open untuk soal jawab boleh tanya saya. Okay.
Bidang sektor. Okay, ini adalah bidang sektor yang ada di fakulti, ada di universiti. Yang orang belajar pun bidang-bidang ini pun ada di JPK juga. Kaedah SKM pun ada juga bidang yang sama. Cuma kaedahnya berbezalah. Tak adalah masuk kelas. Okay. Yang saya boleh kongsi kat sini, construction, textile, pertanian, pendidikan, oil and gas, dan di JPK ada lebih 2,000 bidang yang anda boleh mohon. 2,000 bidang maksudnya di situ yang anda boleh mohon ikut bidang masing-masing. Ikut pengalaman bidang tuan-tuan dan puan-puan punya bidang sekarang. Bidang sekarang ataupun ada pengalaman dalam bidang tersebut. Bukan pilih bidang. Dengar betul-betul, faham betul-betul, bukan pilih bidang. Contoh, katakan sekarang anda bidang oil and gas. Tiba-tiba nak tukar kepada pertanian. So bidang pertanian tu baru nak masuk. So tak boleh lah. Ikut bidang yang anda dah mahir sekarang ini, sama ada sekarang ini ataupun benda yang dah pernah anda buat, pengalaman yang dah pernah anda buat dan existing sekarang, bukan mohon yang baru. Kalau mohon yang baru tak ada pengalaman, kita akan tolak lah. Okay, fahamkan kat situ Okay, next. Okay, di sini kami kami pakar dalam 28 bidang yang saya akan share sekejap lagi, yang kuning-kuning ni. Yang salah satunya adalah bidang pengurusan, business management. Business management ni yang berkaitan dengan sekiranya anda berniaga, menguruskan perniagaan, financial planning. Yang ini yang terlibat dalam bidang pengurusan insurans, takaful, dan emas. Account management. Ini yang terlibat dalam menguruskan account, audit, yang bekerja dalam bidang account dah. Diploma, lagi satu diploma sales and marketing. Ini jualan, pasaran yang berkaitan lah. Community management. Okay, community management ni ramai yang tak tahu juga. Mereka yang terlibat yang menguruskan NGO dalam ataupun belia-belia persatuan pertubuhan yang melakukan kerja-kerja kemasyarakatan. So boleh juga memohon. Anda layak juga memohon. Administration management, menguruskan dan mentadbirkan syarikat. Sekiranya anda menguruskan mentadbir syarikat pun boleh memohon. Customer service yang berkaitan yang menguruskan khidmat pelanggan. Dan athlete management. Athlete management orang tak tahu. Consider yang ini pun kira baru jugalah. Baru juga dalam tempoh 1 tahun 2 tahun ni. Yang ini mereka yang menguruskan atlet. Okay, next. Bidang keagamaan. Okay, ini juga bidang baru. Baru sangat di pasaran. Tahfiz management. Maksudnya mereka-mereka yang terlibat menguruskan pusat tahfiz. Tahfiz learning. Ustaz-ustaz yang mengajar tahfiz. Taranum learning. Ustaz-ustaz atau cikgu-cikgu yang mengajar dalam bidang taranum. Mutawif umrah management. Mereka yang menguruskan mutawif, jemaah umrah, jemaah haji, dan juga pengurusan masjid. Pengurusan masjid juga perlu ada SKM PPT supaya lebih mengikut SOP, lebih teratur dan kira dia kira istilah macam very good management lah. Okay, pengurusan yang baik. Yang ini semua bermula pada tahap 3 dan 4. 1 dan 2 tak ada. Jangan tanya saya kenapa tak ada. Itu adalah yang JPK dah sediakan. Maksudnya mudahlah 3 dan 4. Tak perlu mula daripada tahap yang bawah. Okay, next. Bidang teknikal. Okay.
childhood yang terlibat dalam taska, tadika, pusat jagaan, masas management yang bidang urutan, urutan pelbagai, urutan ibu lepas bersalin, okey, spa and management, yang menguruskan rawatan badan urutan wajah, urutan mandian, urutan ni banyak urutan. Ini bidang kecantikan ni dia different sikit. Okey, yang atas ni lagi satu construction management, pembinaan bangunan. Okey, yang 4 di atas tu bermula juga tahap 3 dan 4. Okey, manakala yang bawah kita boleh tengok welding management, electrical management, building maintenance management. Yang ini yang bawah ni 3 ni akan bermula tahap 2, 3 dan 4. 3 tahap. Maksudnya kalau melalui kami, 3 tahap tu kami bimbing. Bukannya terus lompat ambil diploma saya cakap tadi, ikut bidang, ada bidang yang mula pada tahap bawah, ada bidang yang mula pada tahap 3. Okay, next. Bidang teknikal juga, culinary, pastry, bakery. Ini orang biasa dengar lah ni. Tiga-tiga ni mereka boleh ambil diploma level. Diploma in Women Appearance Management. Jahitan pakaian wanita, jahitan pakaian lelaki, oil and gas safety management. Ni yang terlibat dengan menguruskan hal ehwal keselamatan oil and gas. Di automotive, oil and gas mechanical management. Yang ini semua bidang teknikal ni akan bermula daripada tahap 2, 3, 4. SKM 2, SKM 3 dan 4. Sama macam tadi, 3. Ada 3 tahap yang anda perlu lalui. Okay, next. Okay, sekiranya ada pengalaman lain yang tak ada kita, mungkin tuan-tuan dan perempuan di luar sana pengalaman tu tak ada yang kita share kat sini, memerlukan bantuan daripada kami untuk semakkan, ada bayaran lah, kita akan charge anda dan kita akan semakkan. Dan semak kita akan beli, kena beli, bukan free sekiranya tak nak melalui kami, tak nak ada bayaran, boleh terus je pergi ke website JPK, www.dsd.gov.my. Kat sana anda boleh semak anda punya bidang dan anda boleh tengok apa yang ada, wujud ke tidak JPK ni yang macam saya cakap tadi kan. Boleh semak sendiri. Okay, next. Tempoh masa bagaimana, ini yang saya mentionkan untuk diploma level. Sekiranya berdaftar dengan JPK terus, boleh. Tadi ada website tadi saya dah share kan tadi kan. So, anda berdaftar saja dengan JPK, anda akan ada masa 6 bulan untuk menyediakan dokumen-dokumen anda. Dokumen-dokumen bukti anda. Tapi, lulus ke tak lulus, kita tak jamin lah. Sebab anda tak ada bimbingan. Anda boleh masuk, boleh cuba. Lepas taklimat saya boleh cuba masuk website JPK tadi. Tengok, cari anda punya bidang. Dalam tu ada lebih 2,000 bidang. Carilah kalau boleh cari. Okay. Dan sekiranya melalui bimbingan kami, masa tu ada anjak sikit. Kenapa? Kita ada masa tempoh 12 bulan. 4 bulan kita bimbing anda. Kita bimbing anda macam mana nak sediakan dokumen-dokumen sebelum. Kenapa kita jamin anda lulus? Kerana sebelum kita daftar ke JPK. Kami bimbing anda sebelum kami daftar ke JPK. Kena faham kat situ Bila anda daftar terus kat sendiri, anda akan ada masa 6 bulan. Anda tak ada bimbingan. Anda buat sendiri, cari sendiri.
apa ke, lintang pukang ke apa ke. Tapi melalui kami, kita ada ekstra masa tu kita apa, sebelum kita daftar ke JPK tu kita bimbing anda dulu. Dan sekiranya complete, baru kita daftar ke JPK. Sebab apa, kenapa? Tunggu sampai di penghujung rancangan nanti. Okay, next. Okey, apa khidmat yang kami tawarkan? Kenapalah cakap tadi, dijamin lulus sebab apa? Okey, kita akan sediakan file portfolio. Tuan-tuan dan puan-puan tak payah pening nak cari file macam mana ni. File apa? File hitam, file biru, file putih. Kan? Kita sediakan. Okey, dokumen kita ada sesi bimbingan. Once start berdaftar je dengan kami, kita akan ada 4 kali sesi bimbingan dan 1 kali sebulan sekali 1 jam melalui Zoom. Senang kan? So masa anda fleksibel. Tak adalah tergocor gacor ke nak ambil cuti ke, tak perlulah. Anda dah relax ke kan? Kadang-kadang mungkin weekend, kadang-kadang malam. Jadi tidak mengganggu masa kerja anda. Dan anda tak perlu nak berhenti kerja, tak perlulah nak kena cuti ke apa ke, tak perlu. Okey, dan kita punya bimbingan ni berterusan. Selagi anda tak daftar dekat JPK ni, anda ada masa untuk kita semak, kan? Dan NOS kita kena beli. Bidang anda tu kalau kita panggil di JPK panggil NOS kira modul kena beli. Kita akan belikan. Kalau tak, anda kena beli kat online, dekat MySpike. Kena beli sendiri. Dapat tak dapat tu wallahualam, pandai-pandailah kalau beli sendiri. Dan kita akan menilai kelayakan anda. Kita akan buat semakan juga sama ada anda cukup tahun ke, cukup pengalaman ke. Okey. Kita akan semak dokumen. Sebelum kita daftar ke JPK, kita akan semak dulu dokumen itu. Dokumen komplit ke, dokumen cukup ke, tak cukup ke, kan? Semakkan sebelum semakkan, mata saya pun dah kabur. Sebelum kita semak, kita akan terjemahkan dokumen. Sekejap lagi saya nak tunjuk. Faham tak faham kalau tengok dokumen yang dekat JPK tu? Kalau buka tu, first time saya tengok pun saya pun mabuk, muntah hijau. Okay? Kita akan terjemahkan dokumen macam mana nak bagi anda faham. Dan anda akan dibimbing oleh jurulatih yang berpengalaman dan expert dalam bidang 28 bidang tadi. Alright. Dan kemudian last part sekali, dah complete file, dah cantik, dah apa semua, barulah kita ada daftar ke JPK. Kenapa? Nanti saya share. Belum nak share lagi sekarang. Tunggu saja. Next. Ini yang saya cakap tadi, NOS. NOS tu apa? Bukan NOS, N-O-S-E. Ni N-O-S-S, National Occupation Skills Standard. Dalam bahasa Inggeris saya cakap modul. Okey, dalam bahasa Jawa dia panggil modul. Inilah modulnya, inilah bentuknya NOS. Modul-modul kita punya bidang dalam ni ada beberapa ratus buku surat dalam ni. Kalau nak beli, anda boleh pergi ke website JPK. Nak cari berapa bidang pun, tengoklah kat sana. Ini just saya share NOS tu apa. Inilah NOS. Okay, next. Inilah yang kita akan terjemahkan. Cuba tengok. Saya pun besar kecil nak tengok ni. Dia punya ni kan. Nampak tak nampak. Yang ini yang kita akan terjemahkan pada tuan-tuan dan perempuan. Kalau masuk sendiri ke JPK, anda kena print out ni. Print out beratus pages lah. Saya rasa kalau satu bidang ada lebih tak kurang 80 pages, 80 muka surat yang anda kena print out. Okay? Kalau melalui kami, ini anda semua tak perlu nak baca. Tapi kalau nak master, boleh baca sendirilah.
Kan nak baca boleh print out sendirilah, boleh baca. Yang ini kalau misal kata dengan bimbingan kami, tuan-tuan perempuan tak perlu nak baca, tak perlu nak pening-pening kepala dan kita akan terjemahkan seperti next. Seperti macam ni lah. Kalau anda buat sendiri juga, ini kosong. Anda kena isi sendiri. Rasa-rasanya apa kalau tengok macam ni kan? Rasa-rasa apa yang nak isi ni? Tapi dengan bimbingan kami, don't worry. 28 bidang pun yang tadi anda buat tu, even berbeza bidang pun kita akan buatkan. Ta-da! Okey, macam ni. Yang ini kan. Ini adalah bidang anda. Core competency ni bidang-bidang yang anda perlu ada dalam skop bidang kerja kita. Ini kami sediakan. Tak perlu pening-pening. Saya faham kita bekerja dalam remaja purba, lagi nak buat benda-benda macam ni. Memang taklah kan. Tapi dengan melalui bimbingan kami sediakan. Tak perlu gusar-gusar. Next. Okey, carta alih melalui kami. Berdaftar dengan kami. Berdaftar. Malam ni boleh tulis berdaftar. Okey, daftar dengan Ilmu Hayan. Kita akan adakan sesi bimbingan dan setelah dokumen lengkap, baru kita daftar ke JPK dan JPK akan menyediakan pegawai penilai. Ada 2 pegawai yang akan menilai tuan-tuan dan perempuan. Bukan saya yang menilai, bukan kami yang menilai, bukan Ilmu Hayan yang menilai. Pegawai yang diiktiraf oleh JPK yang akan menilai tuan-tuan perempuan punya documentation. Sebab apa yang kita kata lulus tu? Sebab apa kita dah tak membuang masa. Sekarang saya beritahu. Kita tak buang masa dalam masa tempoh 6 bulan tu. Pegawai pegawai semak kita punya dokumen. Cuma kalau ada tambahan-tambahan, kita ada masa untuk perbaiki. Faham kat situ Kita ada masa untuk perbaiki. Jadi kita tak buang masa dalam masa tempoh 6 bulan yang ditetapkan oleh JPK tu. Sebab tu kita jamin anda lulus. Bila dah lulus, lepas dah menilai, pegawai dah menilai tu, dapatlah kelulusan. So begitulah dia punya workflow. Berdaftar dengan kami lah. Okay, next. Tadi kan saya dah cerita macam-macam apa semua. Ini adalah mas kahwinnya. Nothing is free taklimat ni free. Tapi untuk bimbingan adalah imbuhan-imbuhan yang perlu dibiayai. Sama juga macam kita belajar. Kalau belajar mungkin belas-belas ribu kan. Okey. Ini bayaran kepada JPK. 1 tahap 300. Kalau 2 tahap 600. Kalau 3 tahap 900. Tadi dah tengok ada SKM 2, 3, 4. Itu 3 tahap. Yang ini harganya tetap, tak boleh diskaun. Okey. Yang ini untuk makluman, harga biasa yang kita biasa charge sebelum PKP dulu. Kita charge RM5,000. Ini harga pasaran. Ini bukan harga pasaran. Harga pasaran yang tengah-tengah ni. Ini harga pasaran. Ini harga kita. Kan? Masih lagi murah lah. Masih lagi di tahap murah gila. Okey, ini harga kasih sayang yang kita bagi. Special harga berganza bergolek-golek. Mana dapat diploma level 3,000? Cuba cari dapat tak? Nak masuk diploma ataupun nak buat PJJ ke diploma 3,000. Tak dapat. Okey, yang di bawah ni adalah total harga sekiranya dibayar dengan JPK sekali. Okey. Untuk 2 tahap 600, 3,600, 3 tahap 3,900. So inilah bayarannya yang perlu anda bayar untuk diploma level. Okay, next. Cara bayaran.
ansuran. Dah bagi harga gegar berganza bergolek-golek. Lepas tu ansuran lagi. Cara bagaimana? Silakan tengok. Inilah cara bayaran. Okey. Untuk tanda jadi, mas kahwinnya, deposit bayar 200. Sebab apa? Ini harga ini yang kita promosi pada malam ini kita promosi. Kita ada sekiranya selepas daripada malam ni kita akan tutuplah promosi, anda kena bayar penuh. Okey. Yang ini harga special dengan harga ansuran lagi, dengan promosi lagi. Maksudnya kat sini anda bayar deposit dulu. Bayar deposit dulu maksudnya kita nak sediakan file, nak kena dapatkan anda punya modul. Kalau jauh luar Perdana Melaka, kita akan post anda punya file tu, kita akan post dan kita akan adakan sesi bimbingan. Dah dapat file tu, kita akan ada sesi bimbingan. Bila nak mula je sesi bimbingan, bayar 700 4 kali pembayaran setiap bulan. Ni ansuran dia. Sangat-sangat membantu. Maksudnya kita nak tidak membebankan lah. Okay, ni kaedah bayarannya yang kita rasa kita boleh membantu sekiranya anda perlu untuk dapat diploma kemahiran Malaysia. Bila dokumen lengkap, dah lengkap, okey. Bila admin kata okey, fail tuan dah siap, kita nak daftar ke JPK, dan barulah tuan-tuan bayar ke JPK. Kalau ada 2 tahap, bayarlah 600. Kalau ada 3 tahap, bayar 900. Yang ini kita akan bayarkan kepada JPK. Bukan saya bukan saya terima duit JPK ni. Ya, kita nak kena daftar dengan JPK untuk dapat pengiktirafan. Untuk dapat nanti pegawai penilai yang nak semak. Alright, next. Sekiranya sila buat bayaran. Ni macam amaran, sila buat bayaran deposit sebelum jam 9 malam esok. Ini promotion ni. Nak grab malam ni lah. Kalau esok selepas pukul 9 ditutup. Sekiranya daftar selepas itu biasa, tak ada ansuran. Apa-apa boleh berhubung dengan admin kita. Mana nombor admin kita? Tadi ada nombor admin tadi 012 779 6343. Itu untuk pembayaran ni nak tanya, boleh tanya dekat nombor di bawah tu. Ini adalah details kita punya bayaran lah. Bayaran ke sini. Boleh online. Ting je malam ni pun boleh terus masuk daftar. Okay, next. Ini adalah cara kedua. Ini merupakan bulan kedua. Bulan lepas saya dah share juga. Kita baru mula. Kita baru bagi information ini pada bulan lepas. Cara kaedah yang anda boleh buat pinjaman. Dan juga kami sebagai sebagai syarikat yang membimbing anda, kami perlu daftar. Sekarang ni kami sedang daftar dalam proses kelulusan. Maksudnya sekiranya anda berdaftar dengan kami, anda inginkan buat cara pembayaran dengan kaedah kedua, pinjaman, dan kami akan uruskan. Anda boleh tanya di nombor di bawah itu 012 779 6343 pada Cik Azizan yang admin yang menguruskan. Ini cara kaedah kedua ni adalah pinjaman pinjaman melalui next IOU Pay. IOU Pay ataupun dengan ZFF Solution. Ini ZFF Solution, IOU Pay. Dan kami perlu berdaftar dengan IOU Pay. Maksudnya syarikat yang mengendalikan program ini, dan sekarang ni dalam proses kelulusan. Sekiranya anda berminat untuk kaedah yang kedua ini,
bolehlah menghubungi admin kami, nombor yang tertera di bawah tu. Boleh nampak 012-779-6343. Okay, next. Yang ini baru sorry. Yang tadi baru kami dapat informasi yang boleh, sebab ada yang tanya boleh keluar EPF ke apa ke kan. Macam complicated sangat. Kalau EPF tu untuk yang belajar full time. Yang macam ni tak ada. Jadi kaedahnya yang macam ni lah yang kami boleh bantu, kami usahakan untuk dapat IOUP. Okay, next kita pergi kepada testimoni. Okay, boleh share testimoni video yang calon kita yang telah mendapat SKM PPT daripada kanan. Assalamualaikum, saya Adam. Alhamdulillah saya dah settle saya punya orang kata pembelajaran saya dengan Ibnu Hayyan, which is sebelum ni saya ada pengalaman yang banyak, lebih kurang 4 ke 5 tahun pengalaman dalam bidang multimedia. So apa yang saya buat, saya mendokumentkan pengalaman. Saya pergi ambil SKM level 4 which is diploma lah dengan Ibnu Hayyan. Alhamdulillah settle dalam masa dalam saya plan cakap masa setahun. Alhamdulillah saya dah settle saya punya diploma, which is sekarang ni saya yang suka sangat masa apply dengan ambil diploma tu, tak ada exam, tak ada kelas. Itu yang paling penting. Dan saya pun rasa terkejut tiba-tiba cakap tak ada exam, tak ada jumpa lecturer, tak ada gaji apa semua. Cuma dari side pengalaman yang kita ada 4 ke 5 tahun tu, kita dokumentkan benda tu and then kita convertkan jadi kita punya orang kata dapat ke satu sijil yang boleh diiktiraf, which is pengalaman yang lama yang kita ada pun 10 ke 15 tahun. Kalau kita tak ada yang sijil yang boleh iktiraf pun, tak ada pun orang boleh je cakap kita ada 15 tahun punya pengalaman, 20 tahun punya pengalaman. Tapi lagi best part lagi kalau kita ada pengalaman tu sekali dengan ada sijil. Alright. So Alhamdulillah saya di-guide selama setahun lebih dengan Ibnu Hayyan dengan bantuan Cik Azizan juga dari site untuk mendokumentkan pengalaman, nak print apa, nak keluarkan apa dokumen yang kita ada pengalaman tu kita keluarkan. Cik Azizan dengan Ibnu Hayyan guide saya selama almost 1 year untuk saya dapatkan sertifikat benda tu. And then saya juga berterima kasih dengan pihak Cik Azizan dengan Cik Ibnu Hayyan juga berjaya guide saya sampailah sekarang ni, sampailah saya lulus. Saya dah lulus, saya dah dapat notification tu lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Saya tak check pun, kadang-kadang saya call dengan JPK, saya tanya update dia macam mana. And then saya follow up juga dengan Ibnu Hayyan, status dia macam mana. So far Alhamdulillah so smooth, semuanya dipermudahkan. And then Alhamdulillah sekarang saya dah terima sijil diploma. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i. Saya berasal dari Johor Bahru lah. Kemudian bidang yang saya ambil ialah diploma terapeutik massage and care bersama Ibnu Hayyan. Alhamdulillah sepanjang saya dengan Ibnu Hayyan ni banyak bimbingan. Kemudian Ibnu Hayyan sepenuhnya lah memberi tunjuk ajar, dan juga kira-kira kalau macam kita ni lupa, tim Ibnu Hayyan akan ingatkan kita lah apa nak buat. Overall Alhamdulillah lah, saya sangat berpuas hati. Jadi siapa-siapa yang terasa nak tambah pengalaman lagi untuk dapatkan CJ yang diiktiraf oleh SKM, bolehlah bersama-sama Ibnu Hayyan untuk mendapatkannya. Okey, terima kasih.
Okey, itu perkongsian video daripada dua calon kita yang telah mendapat Diploma Kemahiran Malaysia. Yang first one Cik Adam masih muda lagi, tapi beliau dah ada pengalaman dalam multimedia multimedia. Yang kedua urutan. Dua-dua tu adalah calon luar daripada Melaka. Maksudnya mereka mendapat bimbingan secara berterusan melalui Zoom. Bengkel pun mana Zoom. Kita pun tak jumpa dengan dia direct. Cuma selepas PKP kita ada kelonggaran, kita berjumpa dengan calon. Kita nak semak file kan. So itu kaedahnya lah. So alhamdulillah mereka telah pun mendapat Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang masing-masing. Okay, next. Kita ada share lagi tak? Share gambar pula. Oh, tak ada. Okay. Kenapa PPKK? Kenapa perlu ambil? Kenapa anda perlu ambil PPKK? Kalau ingat tadi Cik Adam cakap, sekiranya kita ada pengalaman. Tapi apa buktinya kita ni ada pengalaman? Siapa pula yang mengiktiraf kita punya pengalaman? Adakah kita nak syok sendiri? Oh, saya ni dalam bidang ni dah lama, saya 10 tahun. Apa bukti, apa jaminan yang kita nak tahu anda ni terampil. Kalau pekerja mahir, pekerja terampil. Okey? PPKK ini kita jamin anda lulus melalui bimbingan kami. Kerana kita bimbing sebelum anda didaftar ke JPK. Sekiranya anda daftar terus dengan JPK, masa 6 bulan. 6 bulan anak-anak sediakan dokumen, memang struggle. Memang struggle. Tapi dengan bimbingan, kita bimbing dulu. Baru kita daftar. Itu adalah sesuatu yang berbeza antara kami dengan yang lain. Okey? Bimbingan kita berterusan selagi anda tak dapat jumpa dengan pegawai, selagi anda tak dapat kelulusan daripada JPK, kita akan sentiasa bimbing dan kita akan sentiasa berhubung dengan anda. Kita nak pastikan anda lulus. Kebiasaannya dalam JPK ni dia mesti 100%. Dia tak ada 80% ke apa ke, tak ada. Lulus dia mesti lulus 100%. Dan kos tadi yang memang tak boleh dapat di mana-mana lah. Saya jamin tak akan dapat di mana-mana. Memang ramai jururunding ke konsultan ke luar ke, harga dia adalah harga yang diploma level. Kita bagi harga marhain untuk bantu masyarakat. Dan kami suka ingin membantu. So itu cara kami, kita infakkan sedikit ilmu yang kami ada kepada masyarakat. Dan masa pun tadi singkat. 12 bulan, tapi dengan syarat mesti ikut bimbingan yang kita dah tetapkan. Janganlah skip bengkel je kan. Okey. Kalau anda berdaftar terus dengan JPK, anda skip, ada hal emergency, tak dapat nak teruskan. Memang selepas 6 bulan dikira gagal, habis, time's up. So anda kena bayar balik yang bayaran kepada JPK tu. Tapi dengan bimbingan kami, sekiranya ada tiba-tiba ada emergency, kita still hold, kita tak ada extra charge. Kan? Nak tolong, kita tolong dengan cara macam ni lah. Okay? Macam cara macam ni yang kita boleh bantu anda, kita boleh bimbing anda sehingga anda dapat kelulusan. Okay, next. Alright, sekian. Terima kasih. Saya open untuk pertanyaan sekiranya ada. Saya tak pasti malam ni ada berapa ramai. Kalau macam bulan lepas, tak cukup tangan saya nak jawab. Dan lagi satu, sekiranya anda dapat information ni, wawarkan, sebarluaskan program ini. Ini adalah program JPK. Saya baru beberapa hari berkursus dengan JPK dan juga maksudnya saya kursus tu untuk saya lah, saya untuk jadi pegawai penilai. Nanti saya
Mungkin dalam masa 2-3 bulan nanti, bukan mudah lah benda tu saya pun ada exam dengan JPK, bukan suka-suka je, suka-suka hati nak jadi pegawai penilai. Okey, ada pertanyaan? Ke cuti sekolah ni pergi holiday. Dan juga saya nak maklumkan JPK juga sangat mengalu-alukan bagi kita yang terlibat dengan JPK ni memberitahu, memberi maklumat yang betul, yang penting kepada masyarakat supaya mereka tahu untuk mendapat pengiktirafan, untuk mengiktiraf sebagai pekerja mahir. Ini adalah satu-satu caranya yang boleh dapat di JPK saja. Di jabatan lain tak ada. Hanya di jabatan JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran sahaja. Okey. Dan juga sekarang ni yang daripada bulan lepas kami telah pun ramai yang memberi maklum malas yang positif. Sebab apa? Ramai yang perlukan pengiktirafan ini sebab contohnya kalau misal kata anda kontraktor kan, mereka perlu ada diploma dalam bidang kontraktor lah. Ada bidang-bidang yang tertentu yang perlukan mereka ada untuk dapatkan pengiktirafan kerja, untuk diorang punya dipanggil skema kerja untuk kontraktor lah. Dan sekarang ini juga ramai juga yang bidang makanan, yang chef yang dah lama bekerja tapi tak ada sijil, so mereka memohon dengan kaedah ini. Malam ni krik-krik ke? Tak ada soalan pula malam ni Bila malam bulan lepas bukan main lagi, sampai tak cukup tangan saya nak menjawab. Malam ni krik-krik pula. Mungkin bulan lepas bulan belum bercuti kot. Ini bulan-bulan leisure. Tak apalah. Kalau tak ada tak apa. Tak kisah. Tak marah pun. Tak kecil hati pun. Kalau di live ada ke soalan? Tak ada? Okey. Tak apa. Cuma apa yang saya ingin sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan pada anda pada malam ini memberi manfaat. Mana yang baru dengar, ini adalah program kerajaan yang real, bukannya scam. Sebab ada yang tanya kalau kita iklan ke WhatsApp ke apa kan, kita buat sharing ke apa ke, this is a scam ke ni? Scam ke ni? Mana dapat diploma ni, tak ada exam, tak ada kelas. Okey, saya nak highlightkan lagi sekali, ini adalah satu-satunya program kerajaan yang mengiktirafkan anda sebagai pekerja mahir. Dan anda boleh memohon untuk diploma kemahiran Malaysia. Dan juga untuk membuktikan anda sebagai pekerja mahir, dan juga bila ada nanti saya nak kena beritahu calon. Bila anda memperolehi diploma kemahiran Malaysia ni, dia ada satu perasaan yang sangat berlainan. Maksudnya bila anda dah berusaha membangunkan dokumen, bila once dapat je sijil diploma tersebut, satu rasa kepuasan yang tak boleh diolah dengan kata-kata. Yang mana yang tahu je boleh rasa. Boleh tahu je rasa. Maksudnya anda mengiktiraf diri anda sendiri. Tapi diiktiraf bukan iktiraf kita yang iktiraf sendiri. Maksudnya kerajaan telah mengiktiraf anda sebagai pekerja mahir. Dan juga kepada sekiranya anda berurusan terus dengan pelanggan, dan anda juga dapat kepercayaan daripada pelanggan. So, sama ada anda bekerja, sama ada anda berniaga, apa bukti keterampilan anda adalah melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu, SKM PPT. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih jugalah. Sama ada ke tak ada ke orang ke, saya dah dapat berkongsi maklumat ini
maklumat yang baik daripada kerajaan Malaysia kita juga, dan anda boleh sahut cabaran ini untuk menilai diri anda tahap mana kemahiran anda. Kalau tak ada, saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.